Assalamualaikum. Video ini adalah video perjalanan saya mengerjakan ibadah haji pasca Covid. Bas akan membawa saya menuju ke hotel yang terletak di Al-Aziziyah, dan hotel tersebut bernama Hotel Darham. Seperti di dalam video ini terlihat banyak bangunan-bangunan tinggi yang merupakan hotel, kerana di kawasan ini berdekatan dengan tempat jamrat. Sewaktu jemaah haji akan melontar di ketiga-tiga jamrah. Untuk melontar di ketiga-tiga jamrah ini nanti, saya akan mabit di kawasan Mina sebelum waktunya untuk melontar buat ketiga-tiga jamrah. Ini adalah laluan pejalan kaki dari hotel untuk ke bangunan jamrat, dan saya akan mabit di kawasan sekitar jamrat sebelum sampainya waktu melontar. Setelah selesai check-in di hotel, kami bersiap sedia untuk pergi ke Baitullah untuk mengerjakan tawaf kudum. Tawaf kudum ini bagi jemaah-jemaah yang mengerjakan haji ifrad. Tawaf ini merupakan tawaf sunnah yang dianjurkan sebagai bentuk penghormatan atau penyambutan terhadap Baitullah, iaitu Kaabah, bagi orang yang baru sampai ke Mekah. Bagi jemaah yang melaksanakan haji tamattu', mereka tidak perlu melaksanakan tawaf kudum kerana telah melakukan tawaf umrah sebelumnya. Tawaf kudum ini dianjurkan untuk dilakukan segera setelah jemaah memasuki Masjidil Haram sebelum melaksanakan ibadah haji atau kegiatan lain. Tawaf kudum adalah salah satu amalan sunnah yang menambah nilai ibadah haji. Oleh kerana penerbangan saya adalah 10 hari yang terakhir sebelum ibadah haji, saya mengambil peluang untuk menjalankan ibadah haji ifrad. Tapi cabarannya adalah jemaah yang mengambil haji ifrad ini, dia akan berada dalam keadaan berihram sehinggalah ibadah haji selesai dengan melontar jamrah yang pertama. Jemaah haji akan melontar sebanyak 7 batu kecil ke arah jamrah Aqabah sambil bertakbir Allahu Akbar setiap kali melemparkan batu. Tahallul awal dilakukan setelah melontar jamrah Aqabah. Tahallul awal bererti jamaah boleh meninggalkan sebahagian larangan ihram. Ini bermakna pada hari kedua dan seterusnya jemaah tidak perlu memakai ihram. Para jemaah akan berkumpul di lobi untuk dibawa melihat kawasan bangunan jamrat, di mana tempat jemaah akan berjalan kaki menuju ke bangunan jamrat untuk melontar pada ketiga malam berturut-turut. Kawasan sekitar jamrah dan Aziziyah merupakan dua lokasi penting bagi para jemaah haji
ketika mereka berada di Mina dan Mekah. Kawasan ini sangat strategik, terutama kerana lokasinya yang dekat dengan tempat pelontaran jamrah dan kemudian penginapan di Azizia. Bangunan jamrat terletak di Mina. Bangunan jamrat terletak di Mina yang merupakan tempat bagi jemaah haji untuk melakukan melontar 3 jamrah, iaitu jamrah ula, jamrah wusta dan jamrah akabah pada hari-hari tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ini adalah kawasan melontar yang dibawa oleh petugas untuk kita melihat-lihat dahulu bangunan jamrah untuk melontar sebelum tiba masanya hari melontar. Pada tahun ini, jemaah haji tidaklah begitu ramai seperti tahun-tahun sebelumnya kerana pada tahun ini diperuntukkan hanya 1 juta jemaah untuk satu dunia disebabkan berakhirnya COVID. Saya dan jemaah-jemaah lain berjalan di sekitar bangunan bertingkat dan dia sangat moden. Dengan beberapa tingkat ini, setelah melawat sekitar bangunan jamrat, kami pun berjalan kaki pulang ke hotel. Jarak perjalanan dari hotel ke bangunan jamrah di Mina dianggarkan lebih kurang sekitar 2 hingga 3 kilometer. Perjalanan dengan berjalan kaki mengambil masa sekitar 30 minit hingga 1 jam. Saya akan berjalan kaki untuk mabit di kawasan Mina untuk menunggu waktu melontar, dan ini
Kami akan menuju ke kemah di Mina pada hari Tarwiyah 8 Zulhijjah. Terdapat beberapa sunnah Nabi Muhammad SAW yang dianjurkan untuk diikuti oleh para jemaah haji. Hari Tarwiyah ini adalah hari pertama jemaah bergerak menuju ke Mina untuk mempersiapkan diri bagi hari wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah. Jemaah haji akan bergerak menuju ke Mina selepas matahari terbit, dan jemaah haji dianjurkan juga untuk bergerak ke Mina pada waktu yang sama dengan hati yang tenang dan penuh kesabaran. Saya beserta jemaah haji yang lain akan berkhemah dan bermalam di sana pada malam 8 Zulhijjah. Ini adalah suasana di dalam khemah dan kami sedang bersiap-siap untuk menuju ke Arafah. Wukuf di Arafah adalah rukun haji yang paling utama dan penting. Ibadah haji tidak sah tanpa melaksanakan wukuf, dan ia dilakukan pada 9 Zulhijjah di Padang Arafah yang merupakan puncak ibadah. Wukuf di Arafah dilakukan pada 9 Zulhijjah dari waktu Zuhur hingga ke Maghrib. Khutbah wukuf adalah khutbah yang disampaikan pada hari wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah. Selepas wukuf, saya dan jemaah haji yang lain bergerak ke Muzdalifah. Pada keesokan harinya, tibalah masanya jemaah haji melontar jamrah pertama. Yang dilakukan ialah di Jamrah Ula yang terletak di Mina. Jamrah Ula ni adalah jamrah yang paling dekat dengan arah ke Mekah. Bangunan jamrah ini diperbaharui dan kini mempunyai instruktur bertingkat untuk memudahkan aliran jemaah semasa melontar. Bagi kaum lelaki, setelah selesai tahlul awal, mereka tidak perlu memakai ihram dan mereka boleh memakai pakaian biasa untuk melontar jamrah yang seterusnya. Ibadah melontar jamrah ini adalah satu rukun dalam pelaksanaan ibadah haji. Melaksanakan ibadah haji ini kita memerlukan kekuatan mental dan fizikal, kerana kita banyak menggunakan tenaga. Untuk jemaah haji ifrad, selepas melontar di ketiga-tiga jamrah semasa hari tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah, jemaah haji ifrad perlu menunaikan tawaf wada sebelum meninggalkan Mekah. Namun jika jemaah belum melakukan tawaf ifadah, iaitu tawaf rukun yang dilakukan selepas wukuf di Arafah, mereka perlu melakukannya terlebih dahulu. Setelah mengerjakan tawaf, jemaah haji akan mengerjakan sa'i beserta bertahallul ataupun bercukur ataupun bergunting.
Setelah selesainya ibadah haji, maka kiswah akan ditukar dan kita akan dapat bagaimana kiswah diganti dan dijahit seperti yang ternyata dalam gambar ini. Kita dapat tengok dari jarak dekat bagaimana kiswah ini dijahit oleh petugas-petugas setelah menunaikan ibadah haji dan rukun haji dengan sempurna. Saya mencuba menaiki kereta api Mina, juga dikenali sebagai Makkah Metro Al-Masyair. Ia adalah sistem pengangkutan kereta api yang direka khusus untuk memudahkan pergerakan para jemaah haji pada musim haji di sekitar kawasan Mekah. Ia menghubungkan beberapa lokasi utama dalam pelaksanaan ibadah haji seperti Arafah, Muzdalifah dan Mina. Kereta api ini merupakan salah satu penyelesaian logistik yang diperkenalkan untuk mengurangkan kesesakan dan memudahkan perjalanan jutaan jemaah haji. Selepas musim haji, penggunaan bagi iaitu kenderaan kecil di Mekah dan di sini diteruskan. Setelah selesai menyempurnakan ibadah haji, jemaah haji mengambil kesempatan untuk menikmati hidangan tempatan termasuk nasi Arab yang terkenal dengan rasa yang kaya dengan pelbagai pilihan lauk. Kami dibawa ke suatu tempat untuk berkumpul dan dijamu dengan makanan nasi Arab. Sempena hari kesyukuran menyempurnakan ibadah haji. Makan beramai-ramai di luar Makkah adalah pengalaman yang menyeronokkan dan menarik bagi jemaah haji setelah menyelesaikan ibadah mereka. Banyak restoran di luar Makkah menawarkan ruang makan di luar yang memungkinkan jemaah menikmati hidangan sambil menikmati udara segar dan pemandangan sekeliling. Jangan duduk terlantar Iran. Tak bagi ustaz keluarkan ini tu. Dapat kata afshus salam bainakum. Sebarkan salam antara kalian. Itu hadis yang pertama. Eskrim tinggal yang mana dah? Sebab target tazkirah yang ikan ni sehingga tuan-tuan habis eskrim. Jangan duduk terlantar Iran. Tak bagi ustaz keluarkan ini tu. Dapat kata afshus. Ini adalah menu makanan di hotel yang disediakan. Terdapat berbagai jenis masakan yang boleh dicuba. Dua, tiga. Azuhar.